أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. Maksudnya dan bahawa sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit. Lalu kami dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya. Dan dengan rejaman-rejaman api yang menyala. Padahal sesungguhnya kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar percakapan penduduknya. Maka sekarang sesiapa yang coba mendengar akan mendapati api yang bernyala yang menunggu merejamnya. Dan bahawa sesungguhnya kami tidak mengetahui adakah dengan adanya kawalan langit yang demikian hendak menimpakan bala bencana kepada penduduk bumi, ataupun Tuhan mereka hendak melimpahkan kebaikan kepada mereka. Dan bahawa sesungguhnya memang maklum ada di antara golongan yang baik keadaannya. Dan bahawa sesungguhnya memang maklum ada di antara kami, di antara kita golongan yang baik keadaannya. Dan ada di antara kita ataupun kami yang lain dari itu. Kita masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlain-lain. Dan bahawa sesungguhnya kita sekarang mengetahui bahawa kita tidak sekali-kali akan dapat melepaskan diri dari balasan Allah. Walau di mana sahaja kita berada di bumi. Dan kita juga tidak sekali-kali akan dapat melarikan diri dari balasannya walau di langit sekalipun. Ayat-ayat ini menyambung percakapan jin. Iaitulah rombongan jin yang menemui Nabi SAW yang sedang bersemayang bersama dengan para sahabatnya. Setelah mereka mencari-cari apa gerangan yang menyebabkan mereka diserang dengan hebat oleh serpihan-serpihan bintang, tak pernah berlaku selama ini. Pemimpin mereka iblis suruh cari. Lalu satu rombongan menemui Nabi SAW yang balik dari Ukas bersembahyang dengan sahabatnya. Mereka mendengar Nabi membaca ayat-ayat Quran. Dan mereka melihat sahabat-sahabat ikut apa yang Nabi buat, rukuk dan sujud. Sangat taat. Mereka kagum dengan ayat-ayat Quran yang dibaca. Dan mereka kagum dengan ketaatan sahabat mengikut Nabi SAW berjamaah. Dan mereka berkata, wa anna lamasna as-sama'. Mereka balik ke tempat mereka menceritakan berkaum mereka. Setengah ulama mengatakan mereka dari Nasibin di Iraq. Nasibin, satu daerah di Iraq. Jin yang datang dari Iraq. Wa anna lamasna as-sama', satu riwayat kata datang dari Yaman. Wallahu a'lam. Quran tak sebut dari mana. Quran sebut rombongan jin. Wa anna lamasna as-sama' fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhba. Dan sesungguhnya kami telah berusaha untuk menyentuh langit, yakni mencuri berita-berita langit seperti kebiasaan kami. Tiba-tiba kami dapati dipenuhi oleh pengawal-pengawal yang sangat hebat. Dan serangan api
yang membakar, yang bertalu-talu datangnya. Bila kami pergi di tempat itu, kami diserang. Kami dikawal oleh malaikat-malaikat yang ramai. Dan diserang oleh serpihan-serpihan bintang yang banyak, kalau kena membinasakan kami. Sangat hebat. Mengapa hal ni? Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dan sesungguhnya menjadi kebiasaan kami sebelum ini, kami duduk di tempat itu untuk mendengar. Untuk mendengar perbualan malaikat-malaikat di langit. Perbualan malaikat-malaikat di langit. Mengikut riwayat dalam satu hadis, bila Allah Ta'ala memerintah sesuatu perkara, disebut dalam hadis, innaha la turma li mauti ahadin. Kita baca hadis itu kemudian, di mana jin ni duduk di tempat itu, tujuannya nak mencerita, nak mencuri perbualan malaikat tentang apa-apa berita yang berlaku di bumi. Setelah mereka mendapat maklumat, lalu mereka memberitahu kepada bomo-bomo dan ahli-ahli nujum yang bersahabat dengan mereka. Cumanya mereka ni beritahu berita yang ditambah-tambah, menjadikan berita tu rendang, jadi tak betul. Macam perangai manusia lah juga. Berita sedekah jadi serta, jadi serta jadi sedekah. Itu jadinya begitu. Menjadikan berita tu tak betul. Kerana mereka tidak boleh mengawal kelemahan diri mereka. Jadinya begitu. Kami duduk di tempat untuk mencuri berita. Faman yastama'il ana yajid lahu shihaban rasada. Maka sesiapa sahaja di kalangan kami sekarang ni, kalau duduk di situ nak mencuri berita, nascaya mereka akan diserang oleh serpihan-serpihan bintang yang datang dengan cara yang sebanyak-banyaknya, tak boleh mempertahankan diri. Apa hal ini? Para ulama berkhilaf. Adakah perkara ini berlaku setelah dilahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dilakukan sebelum daripadanya? Tai bintang menyerang jin ni, syaitan, berlaku zaman dulu juga. Khilaf ulama. Ada ulama mengatakan selepas wafat, selepas dia angkat Nabi Isa alaihi salam, selama 500 tahun, 500 tahun langit tidak ada kawalan. Tidak ada kawalan langsung. Sebelumnya ada kawalan. Kawalannya tak serapi begitu yang berlaku sekarang. Bila Nabi Isa dia angkat ke langit, tidak ada kawalan. Menyebabkan jin boleh mencuri rahsia-rahsia lagi. Sebaik saja dilahirkan Nabi Muhammad SAW, mereka diserang dengan serangan yang hebat. Mereka terkejut. Mengikut satu riwayat yang lain, ini riwayat jumhurul ulama, sebenarnya langit dikawal sejak zaman dulu, tetapi kawalannya tidak seketat selepas zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka boleh mencuri juga. Di mana mereka yang mengatakan bahawa langit dikawal juga sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi duduk dalam satu majlis bersama dengan beberapa orang sahabat dia di waktu malam. Tiba-tiba Nabi tengok tahi bintang. Tahi bintang nampak, yang kita tengok di langit, nampak serpihan cung-cung laju. Orang tua-tua Melayu kata alia botol. Botol tu mana tanpa tak tahu. Itu orang Melayu, alia botol. Alia botol dia kata, orang Melayu kata. Lalu Nabi tanya sahabat-sahabat dia, ma kuntum taquluna fi mithli hadha fil jahiliyah. Nabi tanya sahabat dia, mu kata apa bila tengok api yang laju ni, mu kata apa zaman jahiliyah dulu? Kata mereka, kunna naqulu yamutu azim au yuladu azim. Kami kata itu menandakan orang besar akan mati, akan dilahirkan orang besar yang baru. Kami kata begitu.
Itu kepercayaan kami. Orang Melayu pula ahli botol. Kalau berlaku tu tanda bala nak turun. Itu kepercayaan orang Melayu. Karuk berlaku. Jahiliyah Arab pun karuk, jahiliyah Melayu pun karuk. Dua-dua karuk berlaku. Sabda Nabi SAW, innaha la turma li mauti ahadin wala li hayatih. Walakinna Rabbana subhanahu wa ta'ala idha qadha amran fis sama' sabaha amal hamalatul arsh summa sabaha ahlu kulli sama' hatta yantahiya at-tasbih ila hadhihi as-sama' wa yastakhbiru ahlu as-sama'i hamalatul arsh madha qala rabbukum fayukhbirunahum wa yukhbiru ahla kulli sama'in hatta yantahiya al-khabaru ila hadhihi fatatakhattafu al-jinnu fayurmuna fama ja'u bihi fahuwa haqqun walakinnahum yazidun. Maksudnya Allah Ta'ala tidak melontarkan serpihan ini dengan sebab matinya seseorang dan dengan sebab hidupnya seseorang. Bukan dengan sebab orang mati, sebab orang hidup berlakunya ini, kata Nabi. Bukan dengan sebab itu. Tetapi Tuhan kita subhanahu wa ta'ala yang maha suci, lagi maha tinggi, apabila dia memutuskan sesuatu perkara di langit, maka malaikat-malaikat yang menanggung aras bertasbih. Kemudian apabila malaikat bawah mendengar tasbih malaikat yang menanggung aras, penduduk langit seluruhnya bertasbih. Sehinggalah langit ini, langit dunia, malaikat yang jaga langit dunia bertasbih. Lalu mereka bertanya kepada malaikat yang di atas, dan tanya penanggung aras, apa yang berlaku? Tuhan firman apa? Lalu malaikat yang menanggung aras memberitahu, dan diberitahu kepada penduduk langit seluruhnya. Bila malaikat ini berbuat di antara satu sama lain, maka jin-jin yang mencari rahsia langit mencuri berita itu, dan mereka bawa ke bumi dalam keadaan mereka menakut tambah. Maka Allah merejam mereka dengan serpihan-serpihan bintang. Hadis ini menunjukkan bahawa mencuri rahsia langit berlaku sejak zaman dulu. Bahkan disebut dalam Qasasul Anbiya, Fir'aun mendapat maklumat daripada ahli nujum dia, ahli ta'bir mimpi, akan zahir seorang lelaki di kalangan Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaannya. Lalu Fir'aun mengarahkan seluruh pegawai-pegawainya, ketua-ketua kampung, membuat bancian perempuan-perempuan yang mengandung. Setelah dilahirkan anak lelaki dia sembelih untuk menghalang kelahiran Nabi Musa AS. Menunjukkan bahawa rahsia langit dicuri sejak zaman dahulu, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu berlaku. Sehinggalah mereka tak boleh curi lagi selepas dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang berlaku adalah di antara tanda yang besar kebesaran kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang diutuskan untuk seluruh manusia dan jin, tanpa mengira kaum, tanpa mengira bangsa. Mereka mestilah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kerana selepas pada ini Tuhan akan kiamatkan dunia. Tak ada lagi Rasul selepas Muhammad. Semua ajaran Muhammad sapa ke seluruh dunia, jin pun sapa, manusia di mana benua pun sapa ajaran Nabi ini. Tak boleh nak mengelakkan diri lagi. Oleh kerana peristiwanya besar, Tuhan jadikan di antara tanda-tandanya ialah jin tidak boleh mencuri rahsia langit. Mereka mendapat satu alamat, mereka cari, akhirnya bertemu dengan Nabi SAW. Wa anna la nadri, ini kata mereka, kata jin itu. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami tidak tahu mengapalah berlakunya kawalan yang ketat ini, serangan yang hebat ini,
Sehingga kami diserang oleh tahi-tahi bintang yang bertalu-talu. Nak dekat tak boleh, hebat. Kalau dekat, hancur. Terbakar, musnah. Macam mana? Apa nak berlaku ni? Asyarrun urida bimang fa'al. Adakah akan berlaku suatu bencana yang akan menimpa bumi? Nak tipu bencana? Am arada bihim rabbuhum rasyada. Ataupun Tuhan nak jadikan sesuatu yang baik kepada penduduk bumi. Rupanya akhirnya mereka tahu apa yang berlaku, sesuatu yang sangat baik, rahmat Allah kepada seluruh alam. Iaitulah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan mereka beriman kepadanya. Merupakan tanda besar hampirnya kiamat. Selepas ini akan berlakunya kiamat. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah ajaran Allah yang ada dalam Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ditolak oleh manusia seluruhnya. Tak ada lagi orang beriman, tak ada lagi jin yang beriman. Orang beriman mati, jin beriman pun mati, tinggal kafir saja. Di masa itu berlakulah kiamat yang besar yang menghancurkan dunia seluruhnya. Wallahu a'lam.